Menginjak usia 56 tahun sejak ditubuhkan pada 1964, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS akan sentiasa menjadi tulang belakang penting pembangunan dan kemajuan negeri Selangor demi keharmonian rakyat keseluruhannya. PKNS kekal relevan dan unggul sepanjang lebih 5 dekad penubuhannya menerusi pelbagai pembangunan hartanah, perdagangan, perindustrian dan pelaburan. Ikuti temu bual eksklusif bernama TV bersama Ketua Pegawai Eksekutif PKNS, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain bersempena sambutan ulang tahun PKNS ke-56 1 Ogos lepas. Mengimbas kembali peranan PKNS sejak awal penubuhannya, Muhammad Azizi berkata, perbadanan itu telah banyak menabur jasa ke arah pembangunan negeri Selangor, termasuk mentransformasikan kawasan perumahan menjadi bandar. Memberi contoh, Petaling Jaya merupakan bandar pertama yang dibangunkan PKNS sebelum Shah Alam yang kini menjadi ibu negeri, Ampang dan Bandar Baru Bangi. Kita tak berhenti macam tu saja. Maksudnya kita pun bangunkan bandar yang mungkin tak dia, pada masa ini dia bukan bandar lagi. Tetapi pada masa akan datang dia akan bandar. Saya ambil contoh macam di kawasan PJ kan, Kota Damansara. Kita bangunkan Kota Damansara. Kelana Jaya. Itu adalah kawasan-kawasan di mana tanah ini adalah tanah PKNS. Kita bangunkan, kita buat rumah, kita buat kawasan industri. Itu kita punya inilah maksudnya contribution kita yang saya rasakan amat besar kepada negara, kepada negeri Selangor dan juga kepada negara Malaysia. Muhammad Azizi berkata dalam mendukung aspirasi kerajaan sebagai pemaju, PKNS turut tidak terkecuali dalam menyediakan lebih banyak perumahan mampu milik untuk golongan B40 seperti Rumah Selangorku. Model pembangunan semula atau redevelopment juga digunakan dalam menyediakan rumah mampu milik buat seluruh rakyat Selangor yang menginginkan rumah idaman. Jelas Muhammad Azizi, sejak mengambil alih jawatan Ketua Pegawai Eksekutif PKNS pada 2018, beliau telah membuat dasar agar projek mewah atau high-end projek dihentikan kerana harga yang mencecah sehingga jutaan ringgit sekaligus tidak menepati konsep mampu milik. Kita punya rancangan kita ni, kita pada masa akan datang kita kena buat. Salah satu daripada ini is redevelopment. Kita kena buat. Tapi yang dasarnya, yang kita ubah ni, yang pertama satu tu adalah business model kita. Ya, kita jual dulu. Kita jual mungkin 40% jualan baru kita start bina. Kemudian dari segi rumah high end ni saya kata no. Mengulas mengenai kesan pandemik COVID-19 yang melanda negara, Muhammad Azizi berkata PKNS tidak lari daripada terkena tempiasnya apabila banyak projek terpaksa dihentikan, termasuk hotel di bawah seliannya terpaksa berhenti operasi apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Namun katanya, PKNS masih berdiri teguh berpandukan anak syarikatnya yang mampu membuat keuntungan iaitu yang terlibat dalam sektor kesihatan. Kita juga ada anak syarikat yang terlibat dalam produk kesihatan. Celigate Corporation. So, bila masa pandemik ini COVID-19, Celigate ini dia punya penjagaan dia naik, meningkatlah oleh kerana dia terlibat dalam produk-produk kesihatan. Maksudnya Celigate dia bantu maksudnya syarikat lain dia punya bisnes dia down. Tetapi Celigate ni bisnes dia meningkat. Beliau berkata walaupun begitu, situasi ini tidak mampu bertahan selama-lamanya dan oleh kerana itu, beliau mengharapkan agar seluruh warga PKNS berganding bahu dan bekerja keras dalam menghasilkan produk pembangunan hartanah yang berkualiti. Tidak kira dari perkhidmatan perolehan dan pengurusan aset, perkhidmatan jualan, perkhidmatan selepas jualan dan perkhidmatan kaunter. Sementara itu, PKNS juga tidak ketinggalan dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan menyediakan penginapan iaitu hotel miliknya kepada petugas barisan hadapan ketika PKP. Beliau berkata walaupun core business atau perniagaan utama PKNS adalah berdasarkan perumahan atau hartanah, namun ia juga bekerjasama dengan Exco Kerajaan Negeri dalam membangunkan usahawan. Kita bina usahawan ni daripada budak sekolah. Maksudnya budak sekolah rendah ni, budak sekolah menengah ni kita bangunkan dia sebagai usahawan. Saya bagi contohlah, kita latih dia jadi usahawan. Sehingga kan kita benarkan dia ni, program dia macam mana. Kita latih dia, lepas tu kita benarkan dia berniaga dekat kita punya komplek itu kita bagi.
PKNS ditubuhkan pada 1 Ogos 1964 di bawah enakmen Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor 1964 sebagai badan berkanun dan agensi pembangunan peringkat negeri bertujuan untuk mengisi kemerdekaan, menerusi pengagihan dan penggalakan pertumbuhan sosioekonomi ke seluruh negeri Selangor berpandukan dasar kerajaan dalam mewujudkan kestabilan, keharmonian dan keadilan sosial bagi mencapai wawasan negara. PKNS telah menerima pelbagai pengiktirafan termasuk Anugerah Pemaju Perbandaran Terbaik, Anugerah Pemaju Berprestij 2018, Pembangunan Perumahan Bertanah Terbaik 2016, Perumahan Mampu Milik Terbaik 2015 dan 10 pemaju terbaik daripada BCI Asia Awards 2015.